Selamat pagi, hari ini kita akan belajar materi ke-1. Tajuk hari ini adalah bab 12, pengendalian data. Subtopiknya adalah proses pengumpulan, pengorganisasian dan pewakilan data serta mentafsir pewakilan data. Okey, kita lihat tema pembelajaran hari ini. Sambungan daripada minggu lepas. Okey, yang pertama menukarkan satu pewakilan data kepada pewakilan lain yang sesuai serta memberi justifikasi. Yang kedua, mentafsir pelbagai perwakilan data termasuk membuat inference atau ramalan. Yang ketiga, membincangkan kepentingan mewakilkan data secara etika bagi mengelakkan kekeliruan. Okay, bagaimanakah anda menukar satu perwakilan data kepada perwakilan lain? Satu perwakilan data boleh ditukar kepada perwakilan lain yang sesuai untuk tujuan analisis yang lebih lanjut. Kita lihat contoh. Di sini ada gambar carta palang, iaitu keuntungan syarikat usaha tegas. Okay. Carta palang di sebelah menunjukkan keuntungan syarikat usaha tegas dari tahun 2010 hingga 2015. Tukarkan kepada perwakilan carta palang itu kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran hunian ini. Maksudnya kita kena cari contoh carta atau apa saja yang boleh bersamaan dengan carta palang. Di sini terlihat penyelesaiannya. So, maksudnya yang sesuai dengannya adalah carta garis, graf garis. Okay, carta graf garis. Jadi, kamu kena lukis benda ni semula menggunakan graf garis. Jadi, yang ini adalah dia punya justifikasi, iaitu dia punya alasan. Okay. Perwakilan carta palang ditukar kepada perwakilan graf garis kerana graf garis sesuai digunakan untuk memaparkan data yang dikumpulkan dalam satu tempoh tertentu, iaitu prestasi keuntungan bagi syarikat usaha tegas dalam tempoh 6 tahun. Okey, contoh seterusnya. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan hasil tinjauan tentang kadar denyutan nadi per minit bagi pesakit yang dirawat di sebuah poliklinik komuniti. Tukarkan perwakilan itu kepada perwakilan plot data dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Di sini adalah plot batang dan daun. Jadi kita nak tukar dengan apa? Jadi ini dia punya jawapan. Kita guna plot titik. Okey, yang bersesuaian lah. Jadi maksudnya perwakilan plot batang dan daun ditukar kepada perwakilan plot titik kerana kedua-dua ini sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data numerik dan juga dapat mengekalkan nilai data asal. Ini kena bagi alasan ni kena tulis sebab dia ada markah. Ini gambar pun ada markah. Okey. Okay, bagaimana anda mentafsir perwakilan data? Dengan mentafsir perwakilan data, kita dapat memiliki maklumat dan seterusnya membuat inference dan ramalan. So, bahagian ini kita buat inference ataupun kita menjawab soalan lah daripada gambar yang kita lihat. Okay. Contohnya, graf garis di sebelah menunjukkan jisim sampah dalam liputan yang dibuang di sebuah bandar dari tahun 2010 hingga 2015. Berapakah jisim sampah yang dibuang pada tahun 2010? Apakah yang boleh anda nyatakan tentang jisim sampah yang dibuang pada tahun 2011 dan tahun 2014? Kita kaji kat sini lah. Cari min jisim sampah yang dibuang dalam tempoh 6 tahun. Nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis. Berdasarkan trend graf garis, ramalkan jisim sampah yang dibuang pada tahun 2016. Jadi, kamu kena jawab 5 soalan ini. Okay. Jadi dah jawapan dia. Okay. Jawapan A adalah 1,900 tan. Yang kedua, jisim sampah dibuang adalah sama pada tahun 2011 dan 2014. C, jumlah jisim sampah yang dibuang dalam tempoh 6 tahun. Jadi kamu tambahkan semua jumlah tadi dapat 13,200 bagi 6. Iaitu min, kita cari min kan. Jadi bagi 6 dapat 2,200 tan. Jisim sampah yang dibuang semakin berkurang setiap tahun selepas 2012. Apa yang kamu nampak pada rajah tadi kan? Kamu just jelaskan saja. Okay, E adalah 1,100 tan. Okay, untuk 12, makna kawalan kualiti jangka hayat kepada jam yang hampir bagi 28 sel kering diuji. Data yang diperoleh diwakilkan dengan plot titik seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Nyatakan jangka hayat maksimum dan minimum bagi sel kering yang diuji. Nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan data dalam plot titik itu. Makmal kawalan kualiti menetapkan supaya sel kering yang mempunyai jangka hayat kurang daripada 10 jam dianggap cacat
dan ditolak, cari peratusan sel kering yang ditolak. Okay. Diketahui 50% daripada sel kering mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya X jam. Cari nilai X tersebut. Okay. Kita jawab soalan itu semua. Okay. A, jangka hayatnya maksimum 20, minimumnya 8. Okay. Kebanyakan sel kering mempunyai jangka hayat 13 jam dari hingga ke 20 jam. Bilangan sel kering yang jangka hayat kurang daripada 10 jam adalah sebanyak 3 biji. Jadi kita kira-kira. Okay, 3/24 darab 100 dapat 12.5%. Jadi kalau soalan yang 50%, jadi 50/100 darab 24 adalah 12 biji. Jadi kita kena cari plot titik didapati 12 biji sel mempunyai jangka hayat sekurang-kurangnya 17 jam. Iaitu di antara ini. Okay. Lingkungan dalam 17. Okay. Jadi X sama dengan 17. Sebab 16, 17, 18. Jadi lingkungan dalam 17 lah. Okay, apa itu histogram? Histogram ialah satu perwakilan data yang merupakan data terkumpul. Data terkumpul ialah data yang dikumpulkan dalam satu selang tertentu. Okay. Dia adalah kita punya histogram tadi. Kita jawab soalan dia. Cari bilangan murid perempuan yang mempunyai tinggi 155 cm hingga 159 cm. Murid perempuan yang mempunyai tinggi 190 cm ke atas layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Cari bilangan murid perempuan yang layak untuk menyertai pasukan bola tampar itu. Dengan memerhatikan bentuk histogram itu, buat inference tentang taburan tinggi murid perempuan. Kita jawab soalan tu. Okay, ini penyelesaiannya. Okay, jawapannya adalah 10 orang murid perempuan, 3 orang murid perempuan untuk soalan ke B, iaitu lingkungan antara 190 ke 194 cm. Kebanyakan murid perempuan mempunyai tinggi 145 cm hingga 129 cm. Jadi, apa itu poligon kekerapan? Poligon kekerapan ialah graf yang menyambung titik tengah bahagian atas setiap palang dalam histogram itu dengan garis lurus. Merujuk kepada contoh 13, sebuah poligon kekerapan boleh dilukis daripada histogram seperti ditunjukkan di bawah. Contohlah kalau soalan minta poligon kekerapan, jadi kamu boleh lukis di tengah-tengah. Okay, contohnya ini. Nampak yang lain warna pink tu. Jadi kita bila dah siap, tulis balik. Balik ikut je sama graf, tapi ini adalah jawapannya. Okay, boleh faham Ini adalah poligon kekerapan. Okay, contoh tulisnya. Poligon kekerapan di bawah menunjukkan masa yang dicatat oleh sekumpulan peserta dalam larian mesra di sebuah taman. Okay. A. Cari jumlah peserta dalam rajah larian mesra ini. B. Cari bilangan peserta yang mencatatkan masa larian dalam tempoh 16 minit hingga 20 minit. Dengan memerhati bentuk poligon kekerapan itu, buat inference tentang taburan masa yang dicatat oleh peserta. Okay, kena jawab ABC tu. Okay, penyelesaiannya adalah jumlah peserta, tambahkan semua 10, 24, 30, 26, 12 adalah 8. Jadi 110 orang. 24 orang peserta yang mencatatkan 16 hingga 20 minit. Soalan C, kebanyakan peserta mencatatkan masa larian daripada 16 minit ke 30 minit. Okey, seterusnya. Apakah kepentingan mewakilkan data secara beretika? Okay. Pewakilan data membantu kita menganalisis dan mentafsir data dengan mudah. Kita perlu mewakilkan data secara beretika untuk mengelakkan kekeliruan. Untuk mewakilkan data secara beretika, skala yang digunakan dalam pewakilan mesti seragam, ingat seragam, dan bermula daripada sifar. Okay, data yang dipaparkan mesti tepat. Okay, contoh 15. Jata palang di sebelah menunjukkan bilangan gol yang dijaringkan oleh 4 orang pemain bola sepak dalam Liga Bola Sepak Daerah Permai. Okay, ini dia punya gambaran. Jadi ini dia punya soalan. Kita jawab. Adakah bilangan jaringan gol Adam ialah 2 kali bilangan jaringan gol Ravi? Terangkan. Mesti bagi jawapan terangkan. Okay. B. Pada pendapat anda, adakah carta palang ini dapat mewakili bilangan gol pemain dengan jelas? Okay. Penyelesaiannya adalah bilangan jaringan gol Adam 14. Bilangan jaringan gol bagi Ravi 10. Jadi, saya jelaskan, maka bilangan jaringan gol Adam bukan 2 kali ganda. Bukan 2 kali bilangan jaringan gol Ravi. Dia tak 2 kali Kalau 2 kali adalah 28 kan. Jadi ini adalah 10 saja. So bukan. So
So, B tidak kerana maklumat dipaparkan melirukan. Skala dan paksa mencacang harus bermula daripada sifar. Mana buktinya kat sini? Okay. Sepatutnya mula dari sifar baru betul. Bukannya 6. Okay. Contoh seterusnya, kalau carta pi. Kita kaji. Carta pi di sebelah menunjukkan graf yang diperoleh sekumpulan murid dalam satu ujian matematik. Adakah carta pi ini memaparkan data dengan tepat? Terangkan. Jadi, jumlah peratusan kita kira 22 tambah 36, 28 tambah 10. Ini datang semua dari sini. Jadi jawapannya 96 sahaja. Sepatutnya kalau peratusan mesti 100 per ratus. Jadi jawapannya tidak. Kerana jumlah peratusan pada carta pi tidak sama dengan 100. So, sampai sini saja. Harap kamu faham. Dan maksudnya kita sudah tamat dengan bab 12. Okay? Jadi sila buat modul anda masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Jumpa lagi. Bye.